ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم انصرنا عليهم اللهم رب يسر ولا تعسر بتمم الخير أما بعد. Semua Alhamdulillah. Hari ini bersamaan dengan 5 Zulqa'dah kita menyambung fikir zikir pagi petang. Alhamdulillah kita menggunakan buku poket dari Guide. Okay, buku poket zikir pagi petang Gulam Ad-Da'wah. Okay, hari ini insyaAllah kita akan menyambung pada zikir yang ke-10. Okey, dalam buku poket Gulam Ad-Da'wah muka surat 23. Itu untuk zikir pagi. Untuk zikir petang pada muka surat 47. Okey. So zikir ni dibaca 3 kali waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang. Okey. Dalil ini ialah pada hadis riwayat diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi. Okay. Zikirnya, doanya berbunyi zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku reda Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Okay, dibaca 3 kali pagi dan petang. Cuba kita tengok apa fadilatnya. Okay, faedahnya ialah barang siapa yang mengucapkan zikir ini sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka layak baginya mendapatkan redha Allah. Mana lebih besar? Syurga ke redha Allah? Mana lebih besar? Okey. Dalilnya cuba buka surah Taubah. Surah ke-9 ayat 72. Muka surat Al-Quran 198. Al-Quran muka surat 198. Ayat bawah sekali. Ayat 72. Surah ke-7. Surah ke-9. Ayat 72. Surah At-Taubah. Muka surat 198. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Allah berfirman yang bermaksud, kita dah tahu kan?
Banyak kali dah jumpa kalimah wa'ada. Apa wa'ada? Janji. Kan kita baca setiap kali lepas azan apa? Wa'adah. Kan? Janji. Wa'ada Allah itu maksudnya Allah telah, itu fi'il madhi. Allah telah menjanjikan. So wa'ada itu past tense. Okay? Jadi telah. Allah telah menjanjikan. Menjanjikan pada siapa? Mukmin tu maksudnya siapa? Orang-orang yang beriman. Dan dalam ayat ni spesifik Allah letak dua-dua sekali. Mukminin, orang-orang beriman lelaki, kita panggil muzakkar, wal mukminat, orang-orang beriman di kalangan perempuan. Bahasa Arab ni dia macam French. Okay, dia ada male, ada female. Okay, dia ada lelaki, ada perempuan. Bezanya, tu jamak dia tu berbeza ni. Jamak muzakkar, jamak muannas. Okay, kalau lelaki mukminin, kalau perempuan mukminat. Tapi kalau tak ada mukminat, maknanya kadang-kadang kita jumpa ayat tu tak ada mukminat, maknanya dia merangkum semualah. Tapi kalau macam ni, betapa Allah itu Maha Adil. Okay, Allah nak spesifikkan lagi sesiapa sahaja, tak kira lelaki atau perempuan. Kita kadang-kadang kan biasalah manusia dia suka cepat nak kecil hati. Bias. Laki je, siap laki je. Okay, tapi untuk anugerah syurga ni, okay, Allah terus beritahu lelaki dan perempuan. Apa yang Allah janjikan pada orang beriman lelaki dan perempuan dalam ayat ni? Jannat. Apa maksud jannat? Syurga. Syurga dia takkan selalunya dia mesti pairing dengan apa? Sungai. Mengalir di bawahnya sungai. Sebab dalam bahasa Arab, jannah ni juga maksudnya kebun. Okey, tanah tu automatik harga dia jadi mahal kalau dalam tanah tu ada sungai, betul? Kalau kita nak beli tanah, dalam tanah tu ada mata air ke, ada sungai ke, dia punya value terus naik, betul tak? Okey, apa makna kebun kalau tak ada sungai, tak ada air, tak ada mata air? Jadinya subhanallah, subhanallah, Allah Akbar. Menunjukkan betapa indah. Kita kalau pergi taman bunga, ada pula air pancut, ada pula air terjun, lawa tak? Lawa. Kalau kebun semata-mata kering kontang tak ada air. Ni taman bunga ke apa kan? Okey, subhanallah. Khalidina fiha. Apa maksud tu? Perangai manusia ni kalau dia pergi tempat yang cantik, yang indah, dia nak keluar tak dari situ? Kalau lah rumah kita macam ni, kita terus berangan kan? Nanti balik nak carilah pasu bunga macam ni. Tu perempuan dah tu kan? Nak cari kapet lah, nak cari tu. Sebab kita kalau punya nikmat tu, kita nak benda tu kekal. Okay? So Allah kata apa? Nikmat ni kekal lagi. Dan tempat-tempat thayyibah yang bagus di dalam syurga Adn. Mereka kekal di dalamnya dan beroleh tempat-tempat yang baik di dalam syurga Adn. Cuba tengok ayat lepas tu. Waridwan. Apa maksud waridwan? Keredaan Allah. Tu jamak lah tu. Okay? Maknanya sirah mubalaghah. Waridwanum minallahi akbar. Apa maksud tu? Keredaan dari Allah lebih besar. Jadi kita baca tadi, hadis tadi. Okay? Balasnya demikian, itulah kejayaan yang besar. Zalika huwal fawzul azim. Jadinya dapat syurga. On top dapat syurga tu dapat apa? Dapat apa? Redha. Keredaan Allah itu lebih besar. Jadi syurga dengan redha Allah mana lebih besar? Mana lebih besar? Redha Allah. Okay? Zalika huwal fawzul azim. Keuntungan. Fawz. Keuntungan. Apa keuntungan? Keuntungan ni, inilah manusia. Allah memang tahu perangai manusia. Dia suka untung, dia suka rugi. Mesti suka untung punya. So Allah ni, sebab tu kita ni, dalam Quran banyak kita jumpa istilah berjual beli, tijarah. Kita jumpa terms khasirun, orang yang rugi. Orang yang untung siapa? Muflihun. Dia bukan sekadar dia beruntung, dia bahagia. Ada orang dia untung tapi dia tak bahagia. Tapi kalau muflihun, maknanya dia dua-dua. Sukses plus bahagia. Tu muflihun. Okay. Wal fawzul azim, inilah kejayaannya besar. Jadi kita ulang balik hadis tadi. Okay. Kita buka dekat zikir pagi petang. Sekejap ya.
Subhanallah. Jadi kita kena memaknainya zikir ni sebabnya kita baca zikir ni pagi petang hari-hari. Okey, tetapi kalau kita kurang meresap makna, okey, kurang meresap makna, kita kurang rasa kemanisannya. Jadi kita nak meresap sungguh-sungguh. Okey, setiap patah kalau boleh apa yang keluar daripada lisan kita. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Jadinya kalau kita tengok fadilahnya, barang siapa yang mengucapkan zikir ini sebanyak 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang, maka pantas baginya, iaitu layak baginya mendapatkan redha Allah. Letak dekat situ. Redha Allah tu letak dalil apa tadi? Surah ke-9 At-Taubah ayat 72. Kenapa kita nak zikir pagi? Sebab kita semangat sangat tak nak tinggal zikir ni. Sebab bayangkan redha Allah itu jauh lebih besar daripada nikmat syurga. Allah Akbar, ya Allah. Gerakkanlah lisan aku ni tiap-tiap pagi dan petang nak baca zikir ni. Sebab aku nak sangat redha Engkau, ya Allah. Okey? Allah Akbar. Subhanallah. Ada satu hadis lain lagi. Saya dah letak dekat grup kan? Ada kan? Iaitu, sekejap saya buka balik. Okey, hadis riwayat Muslim. Okey, iaitu manisnya iman. Okey? Ni kan? Telah merasakan nikmatnya iman bagi orang yang redha dengan Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama serta Muhammad sebagai Rasul. So satu tadi dapat redha Allah. Redha Allah lebih besar daripada syurga Allah. Hadis lain, hadis riwayat Muslim, siapa yang baca zikir ni juga dia akan merasa nikmatnya iman, iaitu merasa manisnya iman. Ni hadisnya. Jadinya dia merasa nikmat ataupun lazatnya iman. Bila dia apa? Radhi itu. Apa maksud radhi itu? Redha, rela, ikhlas. Okay? Allah Akbar. Maksud redha ni nak senang faham, aku terima. Aku redha, aku suka, aku rela, aku terima. Terima apa? Okay. So sebenarnya yang dikatakan hari ini, kata Rasulullah SAW, Sahih Muslim, telah merasakan lazatnya iman orang yang redha bahawa Allah sebagai Rabb, Islam sebagai din, iaitu agama, dan Muhammad sebagai Rasul ialah tanda seorang redha terhadap yang pertama sekali, apa yang kita redha ni, apa yang kita terima ni, apa yang kita rela ni, kita menerima Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang mencipta, memiliki dan mengatur alam ini. So bila kita terima Allah sebagai Tuhan, terima Islam sebagai agama, terima Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu saja ke? Ucap dekat lisan saja ke? That's it? Itu saja ke? Sebab kalimah ni ialah merupakan komitmen. Komitmen, okey, menunjukkan maksudnya bila kita baca zikir ni mengingatkan kita bahawa kita komit. Kita sanggup untuk okey, maknanya kita dah sanggup bila kita dah terima Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, maka kita dengan rela, maksudnya kita terima, kita rela untuk kita komit. Komit tu apa nak cakap untuk kita melaksanakan lah. Tapi bukan sekadar di situ. Dia ada tuntutan selepasnya. Maknanya consequences ataupun kesan kita sebut dekat lisan. Okay, kita kena tahu. Itu yang kita kena belajar supaya adakah cukup sekadar kita cuma baca dia 3 kali pagi, 3 kali petang. Dia mesti ada benda di sebalik ni. Ni yang kita kena menuntut ilmu, subhanallah, untuk kita syarahkan zikir ni pada pagi ini supaya makin mendalam rasa lazatnya iman dekat hati kita, subhanallah. Okey, kalau kita contohnya akan nikah, aku terima nikahnya, sampai situ je ke? Pasti ada tanggungjawab, betul? Sebab kalau cakap sekadar di lisan, okey, maka
kadar kita nak percaya tu boleh tak 100% kalau tanpa pembuktian? Betul? Kalau dia kata dia sayang kat kita, mesti kita minta bukti. Dia ni cinta tulen ke cinta palsu? Gitu kan? Subhanallah, Allah Akbar. Jadinya, kalau kita dah terima, kita dah komit, maknanya secara automatik pasti ada tanggungjawab, iaitu sebagai pembuktian. Kita sangat dengan lapang dada menerima Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Okay? So, kena buktikan supaya cinta kita bukan cinta palsu. Okay? Allahu Akbar. Sebenarnya iman kita ni katalah kan, baju pakai hari-hari, tak basuh, tak tukar, apa jadi kat baju tu? Hari-hari pakai baju tu, tak tukar-tukar, apa jadi baju tu? Tak buka, tak cuci, tak basuh. Dah busuk lagi, lama-lama musuh lagi, lama rosak boleh hancur, betul? Macam tu lah iman kita. Jadinya iman kita ni perlu di-renew. Jadi bila kita mengulang kalimah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, ibarat kita renew iman kita ibaratnya. Okey, kita perbaharui komitmen iman kita. Subhanallah, Allah. So macam itulah iman kita. Jadi Nabi SAW menyuruh kita membaca ni pagi dan petang bukan saja-saja. Pasti ada hikmahnya. Antara hikmah yang besar ialah, kata ulama, ialah seperti kita renew iman kita pagi dan petang. Sebab yang ni ulang 3 kali. Ulang 3 kali. Subhanallah. Jadi betapa Rasulullah mengajar kita untuk ingat betul-betul. Komitmen kita. Subhanallah, Allah Akbar. Jangan sekadar cakap tapi perlu dibuktikan. Bukan sekadar claim je tapi tak dibuktikan. So, apa yang maksud nak dibuktikan tu? So, kalau kita tengok sekali lagi kat sini, telah merasakan lazatnya iman orang yang redha bahawa Islam sebagai Rabb. Dapat tak makna dia? Apa makna dia ni? Apa makna dia? Islam sebagai Rabb. Yang kedua, saya ni cakap salah. Mengakui Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kita ulang-ulang sebab kita meraihkan sahabat kita. Aisyah. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan juga Puan Atikah. Sebabnya mereka dua ni insan istimewa. Sebab mereka adalah walaupun dah bertahun tapi kita raihkan sebab mereka tak apa kan? Mereka adalah mu'allaf. Jadi zikir pagi petang ni sangat-sangat sebenarnya tak berat pun. Dia mengukuhkan lagi iman. Kalau Kak Atikah dan Aisyah kan, Aisyah ulang zikir ni, sebab yang zikir raditu billahi rabban ni tak ada limit sebenarnya. Boleh ulang-ulang. Dah baca zikir pagi petang tu, nak ulang lagi tengah hari tak ada masalah. Sebenarnya adalah zikrullah. Tapi dengan pemahaman tu dia lagi mendalam. Itu yang dikatakan akan merasa lazat iman tu, akan merasa manisnya iman tu. Subhanallah. Selalunya kita senang kalau kita potong tembikai, lepas tu orang makan tembikai, kita cakap apa? Manis tak tembikai tu? Kalau kita bagi dia coklat, manis tak coklat tu? Betul? Kita selalu kan terus tanya kan, sedap tak? Manis tak? Cuba tanya iman kita, manis tak? Saya tanya. Tanya diri sendiri, jawab sendiri, tak jawab kat saya. Subhanallah. Kita selalu kata apa? Manisnya senyumanmu. Tanya dulu, manis tak iman kita?
Allah Akbar. Dalam bahasa Arabnya dipanggil halawatul iman, kemanisan iman. Okey. Dalam hidup kita macam-macam kemanisan kita dah rasa. Kita ni dah tua dah kan? Macam-macam kemanisan kita dah rasa. Dah rasa belum kemanisan iman? Saya dah diabetik dah Ustazah. Dah lama dah tak makan manis. Okey. Dah takut dah dengan benda manis. Dah kena sakit saraf. Subhanallah Allah Akbar. Tetapi jangan sampai kita tak merasa manisnya iman. Okey, subhanallah Allah Akbar. Kalau belum rasa manis iman, usaha tak? Usaha tak supaya kita dapat juga sebelum mati ni merasa betapa manisnya iman. Okey, minta dengan Allah, minta sungguh-sungguh. Okey, sebab itulah zikir ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW supaya apa? Supaya kita merasa betapa lezatnya, manisnya iman. Sehingga kita dah lupa manis yang lain tu. Okay? Kita tak ralat pun kalau tak dapat makan tepikai ke, hari panas ni kan. Kita tak ralat sebab kita lebih merasa manisnya iman. Subhanallah Allah Akbar. Jadi apa tu kemanisan iman? Kemanisan iman tu maksudnya gembira melakukan ibadah. Okay? Gembira melakukan ibadah, sanggup walaupun apa? Walaupun panas pakai tudung. Orang kata, panas-panas macam ni kena tutup, pakai handsock, pakai stokin, pakai tudung. Walaupun payah. Hari panas, puasa, tahan. Tekak ni bukan main haus lagi. Tahan. Tu kita dah rasa manisnya iman lah tu. So, walaupun payah, walaupun susah, walaupun berat, tapi kita gembira melakukannya. Kita ringan melakukannya. Subhanallah. Tu dah rasa nikmat iman lah tu. Okay? Demi nak dapat apa tadi? Redha Allah. Okay? Subhanallah Allah Akbar. Jadi, nak dapat redha Allah tu mengatasi kepayahan, kesusahan. Mengatasilah segala-galanya. Sebab punya naknya redha Allah. Dah tahu kan tadi? Surah ke-9 ayat 72, redha Allah itu jauh lebih besar daripada nikmat syurga itu sendiri. Allahu Akbar. Jadi, rasa nikmat, rasa lazat iman walaupun payah, walaupun berat, tapi kita buat juga, dan yang paling best sekali, kita merasa puas dapat beramal. Memang susah, memang payah, memang berat, berpeluh-peluh kita. Okay? Tetapi, subhanallah, kita merasa sangat puas. Puas sebab dapat mengamalkannya, dapat mentaati segala perintah Allah. Okay? Puasnya seseorang tu, okay, macam mana kalau kita rasa puas hati? Kalau kita tak komplain lagi, kita tak cari yang lain. Betul? Kenapa kita tak cari yang lain? Sebab saya dah puas hati dah dengan servis syarikat ni, contoh. Maka kita dah tak cari dah syarikat lain. Itu contoh. Itu dia punya impactnya. So, kenapa kita nak buat semua sembunyi? Sebab untuk kita capai rasa manisnya iman tu ialah kita akan sanggup buat walaupun susah, walaupun kata kita gila, walaupun kita kata, tak apa-apa je dia ni. Contoh kan, tapi kita tetap nak buat. Sebab kita dah tahu dah matlamat kita nak dapat redha Allah. Kita nak sangat sebelum mati ni, Allah tu nak sangat rasa betapa manisnya solat, betapa manisnya puasa, betapa manisnya semualah amal soleh, betapa manisnya masuk kelas, belajar Quran, belajar hadis. Ya Allah, nikmatnya. Nak mati dalam nikmat tu, dalam nikmat solat, nikmat berkuliah, nikmat dengan Al-Quran, sampai kita nak mati dalam nikmat tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Jadinya sehingga kita merasa puas sampai kita tak nak cari yang lain dah. Kalau diletakkan dunia dengan dapat berzikir tu, kita pilih zikrullah. Allahu Akbar. Jadinya yang pertama sekali, kalau kita tengok dekat poster ni, saya tak nampak poster ni pagi tadi. Dia ringkaskan, tapi nanti kita akan go detail. Jadi Allah sebagai Tuhan, iaitu secara umumnya kita akan mentaati segala perintahnya. Sami'na wa ata'na. Okay, sami'na wa ata'na.
Islam sebagai agama iaitu kita berdakwah kepada masyarakat. Kita alhamdulillah dah dapat nikmat Islam, dapat nikmat iman, dapat nikmat Al-Quran. Tetapi hari ini kita nak berdakwah sebab apa? Kita nak orang lain pun selamat daripada azab. Kita nak orang lain pun sama-sama dapat nikmat syurga. Okey. Subhanallah, Allah Akbar. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul iaitu kita menghidupkan semua sunnah baginda. Allah Akbar. Jadi kita meneruskan dakwah baginda dengan mengamalkan sunnah, mengikut sunnah dan menghidupkan sunnah. Belajar sunnah, amalkan sunnah, hidupkan sunnah, okey, dan meneruskan dakwah baginda dengan memperbanyak selawat. Subhanallah. Jadinya kita kena bersungguh-sungguh ni nak dapat nikmat kelazatan iman. Okey. Jadi secara detailnya, okey. Apakah yang dikatakan orang yang merasakan manisnya iman? Yang pertama ialah orang yang redha. Redha apa tadi redha? Rela, terima. Okey. Redha maknanya merasa cukup. Redha ni juga bermaksud merasa cukup serta puas. Tadi tu. Kalau satu term sendiri namanya qanaah. Okay, maknanya dia merasa cukup, dia merasa puas. Okay. Sehingga dia dah tak cari yang lain. Okay. Subhanallah. Okay. Yang pertama, orang yang redha Allah sebagai Rabbnya. Ni kalau kita pecahkan lain, ni ulama dah pecahkan apa maksud redha Allah sebagai Rabb. Nanti insya-Allah saya share dekat grup insya-Allah. Okay. Iaitu yang pertama sekali kita redha dengan pengaturan dan pilihan Allah. Redha dengan pengaturan dan pilihan Allah. Contoh bab solat. Perintah Allah tak tu? Perintah haji, perintah tutup aurat. Minta maaf cakap. Okay, contohnya poligami. Apa tu poligami? Boleh tak kita kutuk poligami? Sebab dia adalah syariat. Dia adalah syariat. Okey, subhanallah, Allah Akbar. Bermaksud, kita terima poligami itu syariat. Tetapi minta maaf, kelemahan diri saya belum boleh mengamalkannya. Ni jangan kutuk. Lepas tu kutuk pula orang lain poligami. Kalau kita kutuk, kita tak nak terima, maknanya apa tu? Maknanya apa tu? Kita bukan raditu billahi rabbah. Kita tak menerima Allah sebagai Rabb. Sedangkan perintah dalam Al-Quran itu ialah perintah dari Rabb. Kita kena faham tu. Kita akui, ya saya terima itu syariat Allah, tapi saya akui saya belum boleh mengamalkannya. Okey? Allah Akbar. Jangan pergi bangkang terus. Okey? Terima sebab dia adalah syariat Islam. Okey? Subhanallah, Allah Akbar. Mana betul? Kita nak cakap dengan anak kita. Semoga, wahai anak kesayanganku, semoga engkau dipeluk Islam selama-lamanya ke, atau semoga kau memeluk Islam selama-lamanya? Mana lagi kuat? Dipeluk ke memeluk? Kita selalu cakap, oh dia telah memeluk Islam. Kalau memeluk, bila-bila nak lepaskan boleh tak? Boleh. Tapi kalau dia dipeluk Islam, apa jadi? Itulah best belajar bahasa. Ibu kan? Dipeluk dan memeluk tak sama. Sebab tu kita dihidupkan. Kita dikembalikan. Kita dimiliki. Kita bukan memiliki yang hakikatnya. So kita kena doa, mudah-mudahan kita sendiri ni dipeluk Islam. Kita tak nak Islam lepaskan kita. Tapi kalau kita memeluk Islam, rasa dah tak sayang, rasa dah tak suka, lepaskan. Dengan mudah. Sama tak? Tak sama. Cuba perhatikan ayat Quran, surah Al-Baqarah, ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ayat seruan. Ada 89 ayat seruan ya ayyuhallazina amanu tidak Al-Quran. Ini antaranya dalam surah Al-Baqarah.
Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Apa maksudnya tu? Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu kafah. Maksudnya apa? Seluruh. Masuklah. Udkhulu ni kalau dalam ayat-ayat seruan ada perintah atau larangan. Ni perintah ke larangan ni? Perintah. Kalau perintah, kenapa Allah bagi perintah? Sebagai motivasi untuk kita meningkatkan iman. So kalau kita buat, iman kita akan meningkat. Tapi kalau ayat tu ayat larangan, kalau kita tinggalkan, maknanya Islam kita akan terjaga. Ingat, ayat seruan untuk orang beriman, bila dia adalah perintah, kalau kita ikut perintah Allah, maka iman kita meningkat. Dalam ayat seruan wahai orang beriman, kalau dalam seruan itu ialah larangan, maknanya kalau kita tinggalkan larangan Allah itu, iman kita akan terjaga. Ibaratnya macam ni, nak faham. Kalau kita tengok ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu tu ialah ayat perintah, maknanya dia adalah makanan asasi. Protein, kan? Tak asasi kan? Kalau tak makan, gigil. Maknanya, perintah-perintah Allah tu kalau kita tak buat, habislah kita. Tapi larangan dalam ayat surah orang beriman tu ialah seperti vitamin, suplemen. Untuk jaga. Untuk jaga biar antibody kita kuat, kan? Supaya kita punya body resistant kepada penyakit-penyakit. Allahu Akbar. Boleh? Jadi udkhulun adalah perintah, fi'il amar, masuklah. Kita kalau pergi rumah orang, tak adalah nak lalu je. Maknanya apa? Dapat tak minum? Dah kata nak lalu je. Kak, tumpang lalu kak. Kalau dulu saya kecil-kecil, kan rumah saya tu, orang dulu-dulu rumah kan tak ada pagar. Kita kalau shortcut kan lalu tepi morang lah. Saya kadang nak naik bas kan, jauh bus stop dari rumah saya. Lalu lah shortcut nak pergi jalan besar kan. Tumpang cik, masuklah keluar. Tumpang lalu. Kita tak adalah pergi berhenti minum, orang tu tak adalah ajak kita masuk minum kan. Tapi kalau nak minum kena buat apa? Masuk dalam rumah tu. Jadinya masuklah kamu ke dalam Islam kafah. Total seluruh. Jadi syariat Islam boleh pilih-pilih. Boleh pilih-pilih. Bila semuanya maksudnya total. Minta maaf cakap. Nak tunjuk poster ni. Bila nampak di Islam? Bila nampak betul-betul dia amalkan Islam? Bila nak nikah. Bila nak nikah. Lah Islam punya orang tu. Nauzubillah misalnya macam tu Allahu Akbar. Bila kelahiran dan bila kematian. Islam ni nampak kat tiga hal ni je. Nauzubillah misalnya. Jadi Islam ni kena ke semuanya. Okay? Sayangnya ternyata yang diamalkan masih jauh dari ajaran yang benar, masih bercampuran kepercayaan dan warisan nenek moyang. Jangan disamakan mana satu ibadah, mana satu adat istiadat. Tak sama dengan ibadat. Walaupun ada yang persamaan. Tapi bukan semuanya sama. Perhatikan sungguh-sungguh Allahu Akbar. Masih banyak lagi sebenarnya. Okay? Kita ni cuma adat istiadat sahaja. Warisan nenek moyang. Bukan ibadat pun. Tak wajib pun. Kan? Okay? Allahu Akbar. Jadi kafah tu maksudnya apa? Ni masuk kafah menyeluruh, sempurna, utuh, total. Semua. Terima semua syariat Islam. Tidak terpecah-pecah, tidak hanya untuk mengambil yang disukai saja, tapi membuang sebahagian yang lain yang tidak disukai. Okey, kalau solat nak, zakat tak nak lah. Penat saya kerja-kerja, lepas tu saya dah kumpul emas, lepas tu saya kena zakat. Ni nak keluar duit EPF ke? Zakat dulu. Okey, so jangan pilih
pilih. Jadi raditu billahi rabba wa bil islami dina. Okey, kita kupas dulu raditu billahi rabba, maknanya kita menerima semua pengaturan Allah. Kan Rabb. Raditu billahi rabba. Maknanya kita kena terima semua aturan Allah. Patuhi semua perintah dan larangan Allah. Itulah takwa. Kemudian semua halal haram kita ikut. Okey. Kalau halal kita boleh buat, kalau haram kita wajib tinggalkan. Okey. Subhanallah, dengan penuh keikhlasan. Sami'na wa ata'na. Okey. Allahu akbar. Jadinya orang yang redha Allah sebagai Rabbnya, redha dengan pengaturan dan pilihan Allah. Itu dah cinta kepada Allah. Okey, cinta kepada Allah maknanya tak berbelah bagi, tak pilih-pilih. Okey, apa tu? Yang ni tak nak, yang ni nak. Tak boleh macam tu. Dia tutup aurat masa solat je. Habis dia bagi salam, buka balik aurat. Maksudnya apa tu? Kalau betul-betul cinta kan sepanjang masa. Setiap waktu, di mana-mana. Senang dan susah. Tu betul-betul cinta yang benar kan? Betul tak? Ini dia ingat Allah, dia taat perintah Allah masa solat je. Lepas dia solat, itu kan dikatakan cintakan Allah? Itu ke? Tak. Kalau betul kenal Allah, tak kenal maka tak cinta. Kalau cinta Allah maknanya taati semua perintah dan larangannya. Okey? Itu satu, redha dengan pengaturan dan pilihan Allah. Yang kedua, menerima rezeki yang telah ditetapkan Allah. Sikit ke, banyak ke, kalau inilah yang telah Allah aturkan untukku, aku terima. Tapi bukan menidakkan tak perlu berusaha ya. Okey, menerima rezeki yang telah ditetapkan Allah. Okey. Kalau sakit kena pergi berikhtiar berubat. Aku redha sakit ni. Lepas tu tak payah berubat ke? Macam tu ke? Itu ke maksud redha dengan penyakit? Redha dengan rezeki yang telah ditetapkan Allah. Okay? Bukan menidakkan usaha ya. Faham betul? Okay, taat dalam menjalankan perintah larangan Allah, mensyukuri nikmatnya, sabar terhadap ujiannya. Ingat, manusia ni diciptakan untuk diuji. Diuji apa? Syukur ke tidak ketika mendapat nikmat, sabar ke tidak ketika diuji. Okey, apa maksud redha kepada Allah? Ialah kita rindu untuk selalu bertemu dengannya. Syukur alhamdulillah kita ada 5 waktu fardu wajib untuk kita bertemu dengan Allah ketika di dunia. So kalau dekat dunia dia dah merasa nikmat dia bertemu dengan Allah iaitu di dalam solatnya, apatah lagi nanti sebab dia yakin. Kenapa? Kenapa dia dah rasa suka sangat solat masa kita kat dunia lagi? Sebab dia dah yakin akan pertemuan dengan Rabbnya di akhirat nanti. Subhanallah. Ikhlas dalam beribadah kepadanya, bersandar dan berharap hanya kepadanya. Okey? Jadinya sebab itulah siapa yang mati dengan kalimah La ilaha illallah jannah. Jannah untuknya. Dialah Rabbku dan aku menyembahnya. Allahu Akbar. Okey? Subhanallah. Okay. Yang kedua, apakah dimasukkan kita redha Islam sebagai agama? Okay. Ini semua kita nak tahu, kita nak amalkan mudah-mudahan. Allah izinkan, Allah beri kita taufik supaya kita nak apa tadi? Merasa lazatnya iman. Okay? Rasa manis halawah. Halwa. Kita halawah tu ialah bahasa Arab. Kita selalu sebut manisan apa? Halwa kan? Okay? Merasa manisnya iman. Yang kedua, redha Islam sebagai agama ialah kita selalu menjaga dan mengagungkan syiar agama Islam. Okay? Mengakui yang mana kita tak mampu nak amalkan. Bukan tak terima, kita menerima itu syariat Allah. Saya bagi contoh tadi poligami. Cuma kita yang lemah masih tak boleh nak mengamalkannya. Kita menerima. Tak boleh tak terima roti itu billahi rabba bil islami dinar. Terima itu syariat Allah. Kita yang lemah. Akui kelemahan kita. Okay? Berusaha sekuat tenaga untuk meninggikan agama. Marah jika ada yang menghina agama Islam.
selalu merasa takut di hati jika jauh dari Islam, memuliakan orang yang memeluk Islam. Jadi aku hanya akan mengikuti jalan Islam yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ingat keyakinan kita pada agama Islam tidaklah menghalang kita untuk berbuat baik kepada yang belum Islam. Ingat tu ya. Okey, yang ketiga. Orang yang merasa lazatnya iman, manisnya iman ialah bila dia redha Nabi Muhammad sebagai Rasul. Okey. Selalu mengikut tindak. Salah ejaan tu Ni anak saya mana salah. Mak bagi kerja last minute. Tu kan dia. Dia menaik bagian nak gerak. Okey. Berpegang teguh terhadap petunjuk Nabi, mengikuti syariat-syariat Nabi, memperbanyak selawat atas Nabi, mencintai keluarga dan sahabat-sahabat Nabi, mencintai dan selalu menasihati umat Nabi Muhammad SAW. Aku redha Nabi Muhammad sebagai Nabiku. Okay. Langkah betul kan spelling tu, langkah, tindak langkah Nabi. Okay. Okay. Subhanallah, Allah Akbar. Jadinya jadi kalau solat, ikut tata cara solat Nabi. Ikut tata cara Nabi ketika wuduk, solat, puasa. Okay? Belajar. Kena ikut. Ikut tata cara Nabi. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Contoh kalau puasa kan, kita ikut Nabi. Apa yang Nabi ajarkan kita? Bulan Ramadan wajib puasa kan? Lagi? Ada puasa sunat Isnin Khamis. Lagi apa sunat lagi? Lagi kita ada puasa Arafah. Kita ada puasa Zulhijjah. Kita ada puasa Ashura. Kita ada puasa Ayyamul Bid. Tu Nabi dah tunjuk dah. Kita just follow. Okay? Semuanya kita buat untuk apa? Untuk kita mudah-mudahan dengan izin Allah, okay, kita dapat merasai manisnya iman, halawatul iman. Okay? Allah Akbar. Doa yang sama bila lagi kita nak baca? Kalau buka Perisai Muslim, okay, nombor 15, bacaan ketika azan. Okay, kita akan dapati dekat nombor 23 ni. Okay. Kalau siapa belum amalkan, sila amalkan. Okay, ketika azan, ketika muazzin syahadah tu, okay, ucaplah selepas muazzin mengucap kalimah syahadah, aku mengakui bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Esa, tiada sekutu baginya dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba serta utusannya. Selalu kita jawab macam tu kan? Tambah lepas tu ialah raditu billahi rabbil Islam dinna wa bi Muhammadin nabiyya. Itu sunnah. Okay, tambah tambah. Kalau siapa belum amal, sila amalkan. Okay. Allahu Akbar. Okay. Kenapa tak rasa manis beribadah? Kita buat tadi supaya kita merasa manisnya iman. Kenapa sudah tidak merasa manisnya beribadah? Mungkin kita dah buat tapi lepas tu dah rasa tawar dah. Sebab apa? Itu tandanya hati kita sedang sakit. Hati yang sakit sedang diuji dengan syahwat akan merasakan manisnya iman dan ibadah.
Masa bulan Ramadan elok aja. Semangat. Tapi dah habis Ramadan, sikit-sikit dia luntur kan. Okay. So kita minta sungguh-sungguh dengan Allah minta sungguh dengan Allah. Antaranya ihdinas siratal mustaqim, kita minta apa? Hidayah ilmu. Lagi dah ada ilmu, minta hidayah amal. Lagi dalam ihdinas tu kita minta apa lagi? Kita memang dah dapat hidayah, kita dah Islam, dah beriman. Kita minta hidayah, dah amal, minta hidayah istiqamah. Kalau istiqamah, kalau nak kuatkan lagi, bertambah-tambah lagi ialah kita kena berdakwah. Semoga Allah beri kita hidayah untuk menyampaikan. Dan yang kelima ialah hidayah untuk bersabar atas dakwah tu, atas jalan yang kita pilih ni. Jadi hati yang sakit sedang diuji dengan syahwat tak akan merasakan manisnya iman dan ibadah. Cuba cek balik hati kita. Bukan cek otak Cek hati. Okay. Seperti orang sakit yang merasakan makanan manis menjadi pahit. Padahal dia suka sangat makan bubur contohnya. Okay. Bubur jagung ke. Tapi bila dia dah demam, kita letaklah bubur manis, bubur jagung paling manis. Beli jagung paling manis dekat kamera tu. Dia tetap kata apa? Pahit. Kita yang normal ni kata apa? Sedap je. Tapi orang sakit dia kata apa? Pahit. Okay. Macam tu lah. Tu maknanya hati tu sakit. Orang kalau nikmatnya dapat puasa, nikmatnya dapat bersedekah, nikmatnya dapat pergi belajar. Tapi orang yang hilang nikmat tu dia kata apa? Sekali cukup lah hai. Kak je lah kak, kita zarat dah. Bila kak? Dulu masa dia dekat atas dulu tu. Tu dah bertahun dah tu. Kita duduk sini pun kat bawah ni dah 2 tahun. Okay. Tu maknanya dah hilang manis dah tu. Okay. Contohnya, kalau kulit kita sihat, kena sabun, pedih tak? Tak pedih. Tapi kalau kulit kita sakit, ada luka, kena sabun, pedih tak? Pedih. Tu maknanya apa tu? Sakit kulit. Dia kena pakai sabun yang special, tak ada buih punya. Tu baru dia tak pedih. Kan? Cuba cek diri kita. Manis ke tak manis? Itu menurut Syekh Dr. Abdullah As-Sulmi. Okay? Subhanallah. Jadi doa ya Allah, jagalah hati kami dari penyakit syahwat dan syubhat. Jadi antaranya ketika kita zikir pagi petang, raditu billahi rabba. Jangan raditu billahi rabba. Janganlah laju macam tu. Tak menghayati, tak meresapi. Dia nak meresap ke dalam hati, ke dalam kolbu, dia kena penghayatan. Macam mana nak menghayati kalau tak memahami? Okay? Allahu Akbar. Subhanallah. Saya rasa zikir ni adalah zikir yang dah biasa sangat bagi orang kita, betul? Cuma mungkin kurang penghayatan. Allahu Akbar. Boleh? Alhamdulillah. Okey. Kita masuk zikir yang kedua pada hari ini ialah percayalah kalau kita faham kan, kita sayang nak tinggal raditu billahi rabba wa bi islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Apatah lagi dalam Al-Quran Allah sendiri menyebut redha Allah itu jauh lebih besar. Okay, aku redha ya Allah, aku redha. Okay. Baca ni dengan penuh keyakinan ni, dengan penuh keyakinan dan merasakan manisnya iman. Okay. So redha ni apa tadi redha? Ulang balik. Apa itu redha? Merasa cukup dan merasa puas. Okay. Kita tak rasa terbeban dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Walaupun payah, kita puas untuk menjalani segala ataupun mentaati segala perintah. Okay. So kata ulama, maksud dari zikir ini adalah aku tidak perlu mencari Tuhan dan sesembahan yang lain selain Allah. Sungguh Allah semata yang disembah kerana hanya Dialah yang telah memberikan segala kurnia yang aku rasakan.
Aku juga tidak perlu mencari agama yang lain kerana Islam sudah cukup bagiku, sempurna bagiku dan indah aturan-aturannya mencakupi seluruh aspek kehidupan. Tidak seperti agama-agama yang lain, tidak sempurna aturannya, sering bertentangan dan tidak mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan aku redha Muhammad sebagai Rasulku. Aku tunduk kepada seluruh keputusan dan penyataannya. Semuanya aku yakini kebenarannya tanpa keraguan sedikit pun. Kita tak ragu kalau dah hadis tu sahih, kita terima. Sebenarnya saya lupa. Ajarkan anak cucu kita, terutamanya surah Ali Imran ayat 19. Sekejap, saya lupa nak cakap ni. Sebelum kita pindah zikir lain. Selalu ingatkan dekat diri kita, ingatkan anak cucu kita apa ni? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Agama lain tidak, Allah tidak reda. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kemudian itu satu. Turun bawah sikit, pergi dekat ayat 85. Pesan betul-betul dekat anak cucu kita. Surah ketiga ayat 85 tu turun bawah sikit. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. So kita ni Islam, lahirkan anak kita Islam. Ingat pesan dekat anak cucu kita. Yang di sisi Allah cumalah agama Islam dan jangan kau cari agama selain agama Islam. Kalau tidak, kamu termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Allah Akbar. Kena ingatkan dia, kalau boleh ingatkan terus sampai ayat 86 lah. Sebab ayat 86 ni, Allah berfirman, Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Maknanya dia dah beriman. Dia asalnya memang beriman. Bagaimana Allah akan beri petunjuk hidayah kepada satu kaum yang kufur ikan sesudah mereka beriman. Engkau dah Islam nak? Kita orang Islam. Kita dah beriman. Dan sudah pun mereka menyaksikan bahawa Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah benar. Dan telah datang pula kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata, iaitu Al-Quran, iaitu sunnah Nabi. Dan ingatlah, Wallahu la yahdil qawma zalimin. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk hidayah kepada kaum yang zalim. Sebab dia menzalimi dirinya sendiri. Asalnya dah beriman. Dia berpaling. Maka termasuklah dalam orang-orang di kalangan orang-orang yang rugi. Ayat sebelum tu ialah rugi. Rugi kat dunia, rugi di akhirat. Tapi kalau kita tengok ayat sebelum, katakanlah wahai Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan kepada apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi Ibrahim dan Ismail dan Ishak dan Yaqub dan keturunannya, dan kepada apa yang telah diberikan kepada nabi-nabi Musa dan Isa dan sekalian nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka, dan kepada Allah jualah kami berserah diri, iaitu Islam. Wa nahnu lahu muslimun. Kita baca doa iftitah kan? Inna salati wa nusuki. Tak lagi kita nak buat ibadah korban ni. Wa nusuki, korbanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita nak mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah, bukan pada lain. Wa nahnu lahu muslimun. Kalau reverse lagi, kita akan jumpa, Allah akan tanya, patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu? Kita dah dapat kitab. Mereka mencari lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalian makhluk.
yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Suka ke kita, tak suka ke kita, tetap akan dikembalikan. Wa ilaihi yurja'un. Itu menunjukkan kita ada Tuhan. Ada satu kuasa yang mengatur kita. Boleh tak kita nak pilih tarikh kematian kita? Betapa orang tu makan macam-macam nak hidup, nak umur panjang. Sampai masa dia mati juga. Walaupun dia tak kena penyakit pun. Walaupun orang tu sakit macam mana pun. Okay. Tapi kalau Allah kata nak panjang umur, dia stroke 30 tahun. Yang jaga dia tu dah 3 kali tukar dah. Dah meninggal dah. Kan? Walaupun dia terlantar. Sebab tu nak mati, nak kuat menghidupkan dan mematikan tu bukan kuasa doktor, bukan kuasa manusia, bukan kuasa ubat. Okay? Subhanallah. Sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, kalau kita nak baca Yasin je, nak baca Waqiah je, nak baca surah-surah yang kita nak je, yang suka je, kita tak akan jumpa peringatan-peringatan demi peringatan, demi peringatan, demi peringatan. Kita kena baca the whole Quran. Tadabbur ayat demi ayat. Baru kita akan jumpa. Sebab Al-Quran ni perasan tak sebenarnya diulang dan diulang. So, bila kita baca setiap helai, okay, bukan nak baca malam Jumaat saja, surah tertentu saja, sampai kita dah tak rasa apa-apa dah dengan surah Yasin tu. Betul? Sebab baca tanpa faham. Satu, bila kita baca dengan faham, dengan proses tilawah. Apa maksud tilawah? Hak tu tilawah. Baca faham. Okay, maka tadi dah jumpa dah ayat macam ni. Jumpa lagi. Jangan jadi orang rugi, jangan jadi orang rugi, jangan jadi orang rugi. Jumpa je. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, taatlah kepada Allah. Kita akan jumpa, dah jumpa lagi. Okay, sebab tu mesti tadabbur Al-Quran hari-hari. Boleh? Walaupun dah masa berpuluh tahun. Sebab susah nak khatam tadabbur ni. Khatam bacaan insya-Allah boleh. Okay? Allah Akbar. So, interaksi dengan Al-Quran secara kuantiti dan kualiti. Okay. Kuantiti, kita mengejar hadiah, iaitu pahala setiap huruf yang seperti baginda Rasulullah sebut pun. Tapi kita ada satu lagi kewajipan kita ialah secara kualiti, iaitu dengan tadabbur Al-Quran. Okay. Boleh? Subhanallah, Allah Akbar. Okay. Pindah kepada zikir pagi yang seterusnya. Muka surat 24. Zikir petang, muka surat 48. Zikir petang, muka surat 48. Zikir pagi, muka surat 24. So, baca pagi dan petang sekali. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri dan tidak memerlukan segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu. Okay, kalau ikut buku kita ni, wahai Tuhan yang Maha tetap hidup, yang Maha kekal berdiri tanpa memerlukan kepada sesuatu pun, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan janganlah Engkau biarkan nasibku ditentukan oleh diriku sendiri walaupun sekadar sekelip mata. Okay. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Amal Yaum wal Lailah. Okay. Dalam Sahih At-Targhib. Hadis Hasan dari Anas radhiyallahu anhu. Okay. Hadis ni Rasulullah wasiatkan kepada puteri baginda Sayyidatina Fatimah. Okay. Siapakah Sayyidatina Fatimah? Fatimah Az-Zahra, puteri baginda. Okay. Baginda wasiatkan doa ni. Kalau namanya wasiat, penting ke tak penting? Mestilah penting. Okay. Supaya dibacakan pagi dan petang. Okay.
Subhanallah. Dan Nabi merutinkan doa ini. Nabi juga mengarahkan Saidina Fatimah untuk rutin baca zikir ni pagi dan petang. Okey. Doa ini dimulakan dengan tawassul kepada nama Allah Asmaul Husna, Allah Al-Hayyu dan Allah Al-Qayyum. Juga kita tawassul kepada sifat Allah, iaitu dekat mana sifatnya? Birahmatika, dengan sifat rahmat Allah. Sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. So kita awali zikir ini dengan menyeru kepada nama Allah Asmaul Husna, Ya Hayyu, Ya Qayyum, dua, dan sifat Allah. So ni tauhid asma wa sifat. Okay, jadi rahmat Allah. Kita menyeru dengan sifat rahmat Allah. Okay. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi kat sini kita tengok makna Allah Al-Hayyu pun maksud dia wahai Rabb yang maha hidup. Kita hidup tak? Apa beza hidup kita manusia dengan Allah Al-Hayyu yang maha hidup? Apa bezanya? Okey, betul. Okey, Allah Al-Awwal, Allah Al-Akhir. Betul? Allah sejak azali dan abadi. Kita asalnya tiada, barulah ada. Kemudian tiada balik. Tengah-tengah tu, masa kita kat dunia ni, okey, hatta masa kita hidup kat dunia ni pun, ada tak sakit? Ada. Ada tak mengantuk? Dalam kelas lagi pula tu, kan? Okey, so Allah Al-Hayyu maha hidup bermaksud Allah yang maha hidup sempurna. Kita manusia hidup, tapi kita hidup dengan penuh kekurangan. Surah, ingat tak kita tengok surah apa itu? Surah An-Nisa ayat 28 kan? Wa khuliqal insanu da'ifa. Okey, surah keempat. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah sentiasa nak meringankan beban hukumnya daripada kamu kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah. Jadinya hidup Allah Al-Hayyu yang maha hidup, hidup Allah itu maha sempurna. Tapi hidupnya kita ini penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Okay? Kita ni asalnya tak ada. Allah itu azali. Kita nanti akan mati. Semua kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah itu abadi. Okay? Katalah kan, kita ni sakit gila ni. Sakit sangat. Tak tahan sakitnya. Okay? Tapi kita pergi jumpa dekat hospital, dekat emergency tu, kebetulan jumpa dengan doktor. Contohlah, ni contoh ke misi ke orang yang jaga emergency tu. Orang yang tengah ngantuk gila yang tengah buka mata. Macam mana kita nak minta tolongan dia? Dia bangun pun lambat lagi. Apa-apa rupanya salah. Salah ubat. Kita cakap lain, dia cakap lain. Itu minta tolong pada orang yang mengantuk. Betul? Kita kalau minta tolong dengan siapa-siapa pun, kalau orang tu tengah mengantuk, hatta kita pun kalau tengah mengantuk sangat orang minta tolong. Kat mana kita boleh tolong? Tolonglah tapi slow, betul? Ingat tak ayat kursi? Apa dalam ayat kursi? La ta'khudhuhu sinah. Allah yang tidak tertimpa atasnya mengantuk. Muqaddimah mengantuk pun tidak. Macam kita muqaddimah mengantuk, kita selalu menguap kan? Okay, itu tanda muqaddimah mengantuk. Okay, Allah itu pun tak ada. Jadinya kita sekarang ni minta tolong dengan siapa ni? Allah Al-Hayyu. Berbanding dengan manusia, setengah-setengah keadaan,
Ikut tempat, ikut masa, boleh minta tolongan orang tu. Sorry, saya sibuk. Awak datang bulan depan Tapi Allah, kita boleh minta tolong bila-bila masa, di mana-mana. Allah langsung tak ada sebarang halangan untuk tolong kita. Sebab itulah bacalah doa ni, iaitu kita bertawasul kepada Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Kenapa nak risau? Kenapa nak takut? Sebab kita minta tolong kepada Allah yang sentiasa akan beri perhatian pada apa yang kita minta. Kita kadang-kadang minta perhatian dekat orang lain, belum tentu dia bagi kat kita. Kalau dia bagi kita, datang 10% je. Tapi Allah tak pernah lepaskan kita sebenarnya. Okay? Tidak pernah. Allah tidak pernah, bayangkan, rasa mengantuk pun tak pernah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah tak ada sakit. Kadang-kadang kita nak sangat tolong. Akak nak sangat teman kau, tapi akak tak larat. Akak sakit kepala sangat ni. Kita bukan tak nak tolong dia, tapi kita sendiri sakit. Betul? Kita bukan tak nak tolong dia. Ya Allah, kak memang tak boleh keluar rumah ni. Penuh rumah kak ni dengan selera mara. Sorry lah, akak tak boleh. Kita nak minta tolong dengan orang, banyak syarat, betul? Dia sibuk lah, dia sakit lah. Tapi minta tolong dengan Allah Al-Hayyu. Dan tidak ada halangan pun nak menolong kita. Allah Akbar. Allah yang maha hidup. Hidup Allah sempurna. Sebab tu Asma'ul A'zam. Al-Hayyu Al-Qayyum adalah nama Allah yang agung. Subhanallah Allah. Saya memang dia jadi auto semangat kalau sebut Asma'ul Husna. Dia jadi macam ni. Cerita Asma'ul Husna memang insya-Allah kita rasa sangat bersemangat. Okay? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi mintalah tolong dengan siapa? Yang diajar oleh Rasulullah SAW. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Jadi kalau kita rasa sangat down, rasa sangat susah, rasa sangat payah, masalah yang sangat berat bagi kita, okay, mengadulah, memintalah. Kalau kita rasa macam dah tak nampak jalan keluar, kita rasa buntu, lepas satu ni belum selesai, datang lagi. Ingat kita ada Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Okay? Nanti boleh tengok balik video Ayatul Kursi. Video Ayatul Kursi. Okay. Antaranya yang menjadi rujukan saya, okay, siapa ada buku ni? Saya memang follow Ustaz Fakhri Fazli ni. Okay. Jadi saya tunjuk dia tulis apa tentang Al-Hayyu Al-Qayyum. Okay. Al-Hayyu yang maha hidup dan Al-Qayyum yang maha menguruskan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jika Nabi SAW hadapi kesusahan, baginda SAW akan mendongakkan kepalanya ke langit dan menyeru, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai yang maha hidup dan yang maha menguruskan, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Nabi SAW mengajar kita cara untuk merintih dan merayu kepadanya. Sebenarnya inilah perkara yang paling kita perlukan dalam mengharungi cabaran dan ujian. Allah SWT sebagai satu-satunya tempat kita memohon dan mengadu. Okey, perasan tak? Nama Allah Al-Hayyu selalu digandingkan dengan Al-Qayyum. Kenapa? Apa kaitannya? Okey, jom kita tengok apa kaitannya. Sebab boleh jadi sesuatu itu hidup. Contohnya kita ni hidup. Okey? Tapi tak mampu untuk membantu. Ataupun dia tak ambil kisah pun. Oh, sakit. Sian. Okey, bye. Tu je. Okey? Atau boleh jadi juga dia hidup namun dia tidak mampu menguruskan diri sendiri, apatah lagi orang lain. Kita pergi minta tolong pula, orang tu nak sangat tolong. Yang tadi tu orang tu tak nak tolong. Yang ni pula nak tolong tapi dia pula yang tak boleh. Jadi Allah Al-Hayyu Al-Qayyum maksudnya apa? Kenapa Allah tu boleh uruskan semua masalah kita? Segala kerja kita dunia akhirat, kenapa Allah boleh uruskan? Sebab Allah itu maha hidup dan dia maha menguruskan segala keperluan dan hajat diri kita. Hajat orang lain. Hajat semua makhluk. Okay? Allahu Akbar. Allah Al-Qayyum ni kan Allah yang maha berdiri sendiri. Dia menguruskan segala tentang diri kita pada saat kita tak sedar. Siapa yang dah atur degup jantung kita?
Siapa yang atur air liur kita nak keluar bila? Siapa yang atur bila mata kita nak berkelip? Siapa yang atur? Kita ke yang atur? Masa kita tidur, kita bergerak, pusing kiri, pusing kanan. Kita siapa tidur kita keras saja. Ada tak? Tanpa kita sedar kan, kita beralih kan? Kita baca surah Al-Kahfi kan? Sebab tu Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi tidur 300 tahun tak ada bed sore. Sebab Allah kan cerita dalam surah Al-Kahfi, Allah pindahkan badan dia kiri dan kanan supaya belakang dia kena udara. Subhanallah, Allah Akbar. Ketika kita tak sedar, terlalu banyak benda yang Allah dah uruskan untuk kita. Dia peduli kepada kita, Allah care pada kita di saat manusia mengabaikan kita. Orang lain tak kisahkan kita, Allah tak pernah. Okay? Dia menunjukkan jalan kepada kita di saat kita mencarinya. Dia sentiasa ada pada setiap perjalanan yang kita tempuh. Jangan pernah kita rasa Allah tak dengar, Allah tak tahu ke, Allah tak nampak ke. Tak? Kita tak kenal Allah lah tu maknanya. Okay? Allahu Akbar. Mengingati dua nama ini, perlahan ketenangan mula hadir ke lubuk hati saya. Saya tidak mahu lagi segala urusan hidup berada dalam kerisauan saya. Biarlah Allah yang atur dan biarlah Allah yang jaga. So kita minta siapa yang jaga kita ni? Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dengan syarat kita kenal, memanai siapakah Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Okay? So bacalah buku ni sangat-sangat best. Subhanallah. Dia mengurat ayat kursi sebenarnya buku ni. Dan Tuhan akan tetap menjaga kita. Promote pula ya. Promote je tak promote. Tapi memang bagus. Buku ni bagus. Kalau nak bagi hadiah, bagilah hadiah buku Right. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Siapakah Allah Al-Hayyu? Kita dah tahu tadi Allah yang maha hidup, hidupnya maha sempurna, tak mengantuk, tak sakit. Okay? Allah Al-Awwal Al-Akhir. Subhanallah, kita boleh minta tolong Allah at any time, at any place, bila-bila masa, di mana-mana saja. Okay? Allah Akbar. Okay, Al-Qayyum, Allah yang maha berdiri sendiri. Lagi, Allah yang maha menguruskan semua makhluknya sendiri. Allah perlu asisten? Tak. Allah tak perlu pun associate, rakan kongsi ke, tak ada. Allah Al-Qayyum maha menguruskan makhluknya pun sendiri. Allah boleh menguruskan sesuatu apa pun. Dan setiap sesuatu itu bergantung kepada Allah. Allah tak bergantung pada apa-apa. Malahan semua kecuali Allah bergantung kepada Allah. Itu Allah SWT. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Jadi Allah Al-Qayyum, Allah ada, Allah wujud dengan zatnya sendiri. Allah Al-Qayyum, Allah berdiri dengan dirinya sendiri. Dan Allah Al-Qayyum, Allah mengurus semua makhluknya sendiri. Allah mengurus setiap makhluknya tanpa bantuan sesiapa pun. Malahan setiap sesuatu memerlukan bantuan Allah. Okay. So kita tengah minta tolong dengan siapa ni? Allah yang maha hidup sempurna. Okay. Yang sangat peduli tentang kita. So perlu risau lagi? Perlu takut lagi? Maka bertenanglah. Kita ada Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Okay? Allah Akbar. Okay, tadi kita minta bertawasul dengan, kita awali dengan nama Allah. Kemudian kita bertawasul dengan sifat Allah. Birahmatika. Sifat Allah, sifat rahmat Allah. Apa maksud sifat rahmat Allah? Sifat kasih sayang Allah. Luas tak kasih sayang Allah? Luas ke? Sangat luas. Sangat luas. Maha luas kasih sayang dan rahmat Allah. Betapa luasnya kasih sayang Allah sampai orang kafir pun dapat rahmat, dapat oksigen, dapat matahari, dapat makan. Orang yang tak menyembah Allah pun dapat makan. Begitu luasnya rahmat, kasih Allah. Sebab tu jangan putus asa dari rahmat Allah. Okay? Kalau orang kafir pun Allah bagi makan, apa tak lagi orang-orang yang
Iman. Ular yang berbisa tu pun ada tak makanan dia? Allah atur tak? Allah atur. Okey? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey? Subhanallah, dengan rahmat kasih sayang Allah. Okey? Kita mohon pertolongan. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang Maha Hidup, yang Maha tetap hidup, yang Maha kekal berdiri tanpa memerlukan kepada sesuatu pun, dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Okey. Subhanallah. Astaghith, aku mohon pertolongan. Jadi secara tak langsung sebenarnya Rasulullah mengajar kita untuk mengakui kita ni lemah. Kita perlu bergantung pada Allah Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Kita memang lemah. Okey, subhanallah. Jadi kita wajib bergantung kepada Allah dalam segala urusan. Cuba kita tengok tu. Aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah, okey, segala urusanku. Urusan dunia je ke? Dua-dua sekali. Urusan dunia dan akhirat. Bukan urusan makan minum kita je, rumah kita je, pekerjaan kita je. Tapi apatah lagi urusan akhirat, hari hisab, okey? Dalam alam barzakh, semua sekali. Perbaikilah segala urusanku. Subhanallah. Jadi bergantunglah semua urusan kita, dunia dan akhirat ni bergantunglah kepada Allah. Kita boleh melangkah kaki datang ke Daur Zahra ni atas bantuan siapa? Atas izin siapa? Atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Bukan kehendak kita sendiri saja sebenarnya. Dalam Islam, kita biasa dengar kan self-confidence, self-confidence. Awak kena yakin diri. Awak kena yakin diri. Tetapi bagi seorang Islam, apakah maksud keyakinan diri? Kita kalau tak faham ni betul-betul, kita akan salah nanti. Kenapa? Macam mana nak cakap dengan anak kita? Orang Islam ialah orang yang yakin diri, maksudnya apa? Dalam Islam, kita orang Islam, bila kita kata self-confidence, yakin diri ialah bukan bergantung pada diri sendiri. Tapi orang yang ada self-confidence, orang Muslim yang ada self-confidence ialah orang yang mencari kekuatan diri daripada Allah Al-Qawi. Dia sentiasa, dia bukan rasa sebab aku kuat. Sebab dia rasa dia dapat kekuatan itu dari Allah Al-Qawi. Itu self-confidence yang sebenar. Jangan, walaupun secara zahirnya kita nampak dia bijak, dia pandai, dia berkuasa, dia berharta, dia berduit, dia sihat, dia fit, dia dan sebagainya, semua ada dekat dia. Tetap semua tu bukan, ialah semua tu nikmat, tapi bukan nikmat, kita tak boleh bergantung pada semua tu. Dia kena tetap bergantung kepada Allah Al-Hayyu Okey? So, keyakinan diri seorang Muslim ialah dia yakin bahawa kelebihan yang dia ada itu adalah dari Allah, bukan dari diri dia sendiri. Okay? So, jangan bergantung dekat diri sendiri. Jangan ajar anak kita bergantung pada diri sendiri. Allah Akbar. Okay? Aslih li sya'ni kullah. Semua urusan dunia dan akhirat. Okay, semua atas bantuan Allah. Kita mampu tadabbur ke, kita mampu puasa ke, kita mampu bersedekah ke, semua atas izin Allah, kehendak Allah, bantuan Allah. Okay? Wala takilni, dan janganlah engkau biarkan nasibku ila nafsi, okay? Jangan kau biarkan nasibku ditentukan oleh diriku sendiri walaupun sekadar sekelip mata. Allahu Akbar. Maksudnya apa tu? Maknanya setiap saat. Apa kita nak ni? Setiap saat. So Nabi mengajar kita ni,
Okey, kenapa kita kena rutin baca zikir ni? Ialah supaya setiap saat kita kena rasa bahawa kita ni adalah hamba Allah yang sangat perlukan Allah. Setiap saat. Orang yang bahagia adalah orang yang banyak ingat Allah. Betul? Ingat akhirat. Dia jadi orang bahagia walaupun dia mungkin terlepas itu, terlepas ini. Tapi bila dia ingat akhirat, dia yakin dengan kehidupan akhirat. Okay? Jadi, kenapa kita kena baca doa ni? Kita rutinkan sehingga Rasulullah wasiatkan kepada puteri baginda Sayyidatina Fatimah, sebab Rasulullah nak ingatkan kita bahawa setiap masa kita kena rasa kita ni sangat-sangat perlukan Allah. So bila kita ada rasa ni, sentiasa ada rasa perlukan Allah, insya-Allah iman kita meningkat. Iman kita meningkat. Okay. Once kita bergantung pada diri sendiri, bergantung pada makhluk, maka iman kita akan berkurang. Okay. Allahu Akbar. Okay. Apa pula kalau entah, akak dari dululah kehidupan akak ni lancar je. Okey je. Anak pun okey je. Alhamdulillah, tak adalah sakit berat-berat. Maknanya apa tu? Tak payah baca doa ni ke? Okey. Sesungguhnya kita kena ingat walaupun kehidupan kita begitu lancar, walaupun kehidupan kita dilimpahi nikmat yang tak putus-putus, sesungguhnya kita kena ingat bahawa kita dapat semua tu bukan sebab kita sangat istimewa, bukan sebab kita sangat layak, bukan sebab kita ni sangat mulia. Tapi kita dapat semua nikmat itu atas tadi, birahmatika. Atas apa? Atas rahmat kasih Allah. Bukan sebab kita ni mulia, bukan sebab kita ni rajin sedekah, bukan sebab kita ni rajin umrah, bukan sebab kita ni rajin solat, rajin puasa. Jangan sandarkan pada amalan kita. Boleh? So, kalau orang puji, hebatnya, okay, boleh taja itu, taja ini, banyaknya duit you. Well, hari duha bukan 4 tau. Hari duha, awal pagi 4, tengah 4, hujung duha 4. You kira berapa? Kira? Boleh tak cakap macam tu? So, lancarlah macam mana rezeki kita pun. Semuanya sebenarnya bukan sebab amalan kita, kemuliaan kita, bukan sebab kelayakan kita, tapi atas sebab rahmat Allah. Okay? Sebab itulah kita ni Rasulullah kata pun nak mula apa-apa baca, awalkan dulu dengan Bismillah. Bayangkan, nak sebelum makan kan? Ni dah depan ni, depan mata ni, hidangan semua dah siap. Tapi kalau kita mula dulu dengan Bismillah. Kita tahu kita nak makan, tapi kita mula dulu Bismillah. Maknanya kita meletakkan apa yang dulu? Makan ke Allah dulu? Allah dulu. So, orang yang dah biasa macam ni, dia meletakkan Allah dulu, semua. Apa-apa pun Allah dulu. Berlatih. Nak buat apa pun, Bismillah. Maknanya kita mendepankan Allah, awalkan Allah dalam segala-galanya. Kita tahu kita tak akan mampu, kita tak akan dapat, semua kita tak akan kalau bukan kerana Allah. Tu. Menambah iman, insya-Allah. Okey. Kenapa pentingnya bila Rasulullah kata wala takilni ila nafsi tarfat ain. Dan jangan kau serahkan nasib tu pada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Kenapa sampai macam tu sekali Rasulullah mengajar kita? Sebab ada tak orang yang kaya gila tapi tak boleh makan? Ada tak? Dia kaya sangat tapi yang dia boleh makan biskut tawar je. Ada tak? Bukan dia tak mampu nak beli makan sedap-sedap. Tapi sebab dah sakit itu, sakit ini, makan kambing tak boleh. Semua tak boleh. Sebab apa? Dia kaya. Tapi berpenyakit pula. Okay, cuba bayangkan. Ada orang dah penuh semua hidangan kat depan ni. Tinggal nak suap je. Dah angkat dah. Tinggal nak masuk mulut, tiba-tiba stroke. Ada tak? Tiba-tiba mati. Ada tak? Ada. Itu nak menunjukkan, walau sekelip mata, ya Allah, jangan kau serahkan pada
diri aku sendiri. So kita tak mampu. Allah boleh rentak, Allah boleh sentak at any time, walau sekelip mata. Jadi Rasulullah ajar kita supaya setiap saat kita tahu kita mesti bergantung, kita sangat perlukan Allah. Aku tak boleh hidup tanpa-Mu ya Allah. Sebab tu ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Bila kita kata total serah pada Allah, itu nak Islam. Itu yang kita nak mati dalam keadaan Muslim. Serah diri total kepada Allah. Ada masalah, serah pada Allah. Okay? Selalunya kita rasa kita nak selesaikan sendiri. Kita boleh selesaikan sendiri. Kita lupa. Kita lupa kita ada Allah. Minta tolong dengan Allah dulu. Okay? Sebesar apa pun masalah kita, boleh tak lawan besarnya matahari? Sebesar matahari ke? Kalau matahari tu Allah boleh kontrol, apa tak sangat kita? Kan? Allahu Akbar. Okay. Apa tu? Selalulah antara yang saya paling suka sangat tadabbur ialah Fatihah, surah Al-Fatihah dan ayatul kursi. Once cari ni, type je tadabbur surah Al-Fatihah, tadabbur ayatul kursi. Sebab surah paling agung surah Fatihah. Ayat paling agung ialah ayatul kursi. Berderet sangat, ceramah ke YouTube ke nota ke blog ke PDF ke buku dan sebagainya akan menceritakan tentang surah Al-Fatihah dan kita tak akan habis tadi. Dan percayalah, setiap penceramah, setiap asatizah yang berbeza-beza, kita akan dapat input yang berbeza dan dari situ kita akan masuk ayat lain surah lain, ayat lain surah lain. Gunalah dua tu. Kita akan jumpa surah ni, jumpa surah. Dia belajar bismillah, belajar Alhamdulillah, tapi rupanya ikut surah Sabak pula. Pergi dengar yang ni pula, ikut surah Fatir. Pergi belajar ni pula, ikut surah ni. Masya Allah, tabarakallah. Okay. Sebab tu bagi siapa yang newbie, apa baru saja nak tadaburlah surah Al-Fatihah. Sebab dia akan bawa kita kepada, you can't imagine. Okay. You can't imagine apa yang Allah akan bagi, insyaAllah. Pasanglah niat Subhanallah, nak menegakkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah. Okay, sekali lagi kalau kita tengok tadi, apa itu raditu billahi rabba, kepanisan iman, apa dia? Secara ringkasnya ialah Allah sebagai Tuhan, kita taat segala perintahnya, Islam sebagai agama, kita berdakwah kepada masyarakat, menyebarkan Islam, memuliakan Islam, okay, kita tolong agama Allah dan Allah akan kukuhkan iman kita. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul ialah dengan menghidupkan sunnah baginda. Okay, kalau kata cinta Rasulullah, amalkan sunnah baginda. Okay, so insyaAllah kita sambung lagi minggu depan untuk ada nak tambah lagi tak? Sekejap. Ingat urusan ni maknanya mencakup semua urusan dunia maupun akhirat. Okey, saya tambah sikit. Ni buku yang Dr. Firanda. Jangan engkau berikan aku kepada diriku walau sekelip mata kerana satu, diriku lemah tak mampu untuk memenuhi keperluanku. Nak memenuhi keperluan kita sendiri pun kita lemah. Kedua, bahkan jiwaku terkadang menjadi musuh terbesar dibandingkan musuh-musuhku yang lain. Sebenarnya musuh kita ialah nafsu kita sendiri. Yang ketiga, diriku tidak mengetahui apa yang baik bagiku dan apa yang buruk. Boleh jadi aku mengharap satu perkara yang aku sangka baik, rupanya itu mendatangkan mudarat. Okay, itu menurut buku Mirqatul Mafatih. Okay, subhanallah wa akbar. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu depan. Aku liqauli hadha wa assalamu alaikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Jazakillahu khair. Ha? Ulum. Ustaz ada bagi gambar lain ke Ustaz? Ni. Saya ada lebih kurang. Petang ni. Petang ni sampai dekat terusan. Kau nak tengok real share location aja. Lembu dah sampai ke tempat sembelihan, kita dah pilih.